Falasi ialah suatu hujah yang lemah dan tidak boleh diterima atau berlaku disebabkan oleh sangkaan yang tidak benar terhadap persekitaran kita. Pada kajian ini, kami perlu membincangkan tentang falasi dalam media sosial. Terdapat banyak falasi atau kesilapan dilakukan sama ada secara sedar ataupun tidak dalam kehidupan seharian. Ini semua adalah contoh-contoh falasi yang terdapat di media sosial. Kumpulan kami telah mengambil dua contoh falasi, iaitu isu berkenaan dengan pemesongan akidah dan isu hina permaisuri agung. Di sini saya akan kongsikan dua falasi yang terdapat di media sosial. Yang pertama adalah falasi ad hominem. Falasi ad hominem adalah untuk menyerang orang tetapi bukan idenya. Ini adalah taktik untuk menyerang pribadi seseorang tetapi bukan idenya yang dikongsikan. Ini merupakan taktik paling mudah untuk memenangi sebarang bentuk perdebatan. Falasi yang kedua adalah falasi kejahilan. Falasi ini boleh berlaku apabila seseorang itu mempertahankan idenya dengan mengatakan mana ada bukti yang sahih yang mengatakan saya bersalah. Kesilapan pada falasi ini adalah seseorang itu berhujah tanpa bukti-bukti yang kukuh. Seterusnya adalah isu hinaan terhadap Permaisuri Agung. Dalam kenyataan yang diberikan oleh seorang yang mengiktiraf dirinya sebagai seorang imam di laman media sosial Twitter, dia mengatakan bahawa Permaisuri Agung Malaysia adalah seorang yang hipokrit dan juga seorang penganut ajaran sesat Syiah. Tuduhan ini diberikan kepada Permaisuri Agung kerana dia mendakwa Permaisuri Agung Malaysia adalah seorang yang ramah dengan rakyatnya, selalu turun padang ketika rakyatnya menghadapi masalah, dan apabila ular satu isu bahawa rakyatnya dihukum dengan hukuman hudud, iaitu dipenjarakan, dibunuh, tapi Permaisuri Agung mengendahkannya. Hukuman yang diberikan kepada pesalah itu adalah hukuman yang berlandaskan syariah, hukuman Islam iaitu hudud. Permaisuri Agung tidak mengendahkan hukuman yang berlandaskan syariah yang dikenakan terhadap pesalah kerana hukuman ini adalah setimpal dan amat berpatutan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pesalah, iaitu antara kesalahannya adalah zina, homoseksual dan lain-lain. Jadi tentang hukuman ini tidak perlu dipersoalkan lagi lah. Tuduhan yang dibuat oleh individu ini jelaslah bahawa orang yang memberi tuduhan ini tidak mempunyai ilmu yang mendalam terhadap Islam, dan bagi seorang yang mendakwa dirinya sebagai seorang imam di laman media sosial, ini hanyalah mencemarkan imej gelaran imam dalam agama Islam kerana tuduhan yang dibuat itu adalah tidak berlandaskan sumber yang betul dan ianya hanya membutuh-tuli. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam apa juga bentuk, sama ada perkataan, pegangan, perbuatan dan i'tiqad. Menyekutukan Allah jelas dianggap syirik, apatah lagi perbuatan mengakui diri sebagai Tuhan. Firman Allah yang bermaksud bahawasanya siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah ke neraka. Para ulama berbeza pendapat dalam menentukan status murtad bagi mereka yang mengungkapkan ucapan kufur secara sengaja. Imam Al-Zarkashi menyatakan bahawa bermaksud siapa yang berkata perkataan yang membawa kepada kufur secara sengaja tanpa niat untuk kufur, maka beliau dikira murtad. Rujuk Al-Mansur fi Al-Qawaid fi Syafi'i jilid 2 mushaf 111. Maka apa yang perlu dilakukan? Kami menasihatkan mereka yang melalui situasi begini supaya melafazkan syahadah semula, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dosa yang dilakukan diampunkan. Kesimpulan daripada dua falasi yang dibentangkan tersebut dapat disimpulkan bahawa manusia ini mempunyai akal fikiran yang berfungsi dapat membezakan baik dan buruk, akan tetapi segelintir daripada masyarakat kita menggunakan akal dengan cara yang salah. Logik akal manusia tidak semestinya sentiasa betul, malah mempunyai kekurangan dan kelemahan dari sudut kebatasan berfikir. Kita perlu mengelakkan sebarang falasi dalam sesuatu pengujahan agar tidak mengelirukan masyarakat sekeliling. Kita perlu memastikan agar isi kandungan ucapan, pandangan dan pendapat kita tidak mempunyai sebarang falasi dan pendapat tersebut berlandaskan kewarasan akal.